Okey, salam sejahtera. Hari ini kita sudah boleh lengkapkan modul sel elektrolisis. Okey. So kita akan sambung. Okey, harap bersedia dengan modul kita. Okey, kita sampai sini ya. Okey. Penyaluran logam. Okey, so sekarang kita ada dua proses industri. Okey, dia banyak di industri tapi dalam makmal boleh buat. Dalam makmal boleh buat, okey, iaitu kita sadurkan sudu besi dengan kuprum, sadurkan paku besi, cincin besi, banyak benda lah yang besi ke, logam lain pun boleh kita sadurkan dia dengan apa yang kita nak. Kuprum ke, argentum ke. Itu sebab dia kita ada uh, gold medal, silver medal, bronze medal dekat apa-apa pertandingan, okey, kejohanan sukan ke. Okey, so dia cara dia nak buat gold medal ni selain daripada cat, ada yang cat sahaja, itu lain. Kalau nak betul-betul sebenarnya dalam besi lah. Dalam besi luar itu kita sadurkan dengan emas, dengan perak, silver, okey, atau dengan kuprum. Jadi pingat gangsa pula kita namakan lah. Okey, itu maksud electroplating. Okey, electroplating maksud kita sadurkan sudu besi ini, nanti dia akan jadi luar ada lapisan kuprum. Okey, menggunakan elektrik. So di sini ada sedikit pengetahuan lah. Kalau elektrik dia, current dia kecil, dia akan sadur dengan lebih baik. Okay, banding dengan current besar. Current besar dia cepat, sekejap ya. Tapi penyaduran dia tak elok. Okay, tak cantik lah. Okay, so sekarang kita nak kaji case ini juga. Ada dua case lah. Satu maksud penyaduran, yang nanti satu lagi saya terangkan. Okay, benda yang sama, mula-mula sekali, okay, kita kena cari terminal dia. Okay, jangan kelang kabut, slowly. Okay, terminal dia. Okay, sini ada panjang. Okay, so positif. Ini pendek. Negatif. Okay, kemudian kita akan cari katot anod macam biasalah. Okay, ini sambung ke positif terminal. Kepingan kuprum sambung ke positif terminal. Maka nama dia anod. Sudu besi, okay, sambung kepada terminal negatif. Ini kira perintang lah, rheostat. Okay. Ada tak ada pun tak apa. Ada tak ada tak apa. Sebab nak kecilkan voltage dia. Okay. Nak kecilkan current. Nak kecilkan current dia. So, sudu besi sambung kepada negatif terminal. So, sudu besi ini kita panggil katot. Sama saja konsep dia katot. Okay. Lepas tu kita dah boleh lengkap di sini lah. Okay. Ini katot. Dia kan sambung kepada negatif terminal. So, di sini katot adalah negatif terminal. So, anode adalah positif terminal. Anode adalah positif terminal. Okey, seterusnya. Okey, apa yang kita kena buat? Macam biasa, lalutan kuprum 2 sulfat. Apa ion yang ada dalam lalutan kuprum 2 sulfat? Okey, untuk topik elektrolisis, awak mula sahaja belajar, you tak boleh cepat. You kena slowly, okey, slowly. Lepas tu kita ada Cu2+. Ada Cu2+. Lepas tu ion yang seterusnya kita ada sulfat SO4 2 negatif, sulfat. Okey, tak habis lagi. Ada dua lagi. So, lalutan H+. Okey, lepas tu ada OH negatif. 4. Lalutan kuprum 2 sulfat. 4. Okey, ada orang kata, "Sir, ini 1.0 ni pekat ke apa ni?" Tak ada masalah. Itu nanti kita cek. Okey, tapi sini you tengok dah tahu dia bukan nak pekat tak pekat ni. Tengok dia pakai kuprum. Kalau you nak pertimbang pekat ke tak pekat ke, you kena tengok karbon. You kena tengok karbon. Okey, so sekarang mana ada karbon lah. Okey, itu nanti itu kita boleh bincang. Okey, seterusnya elektron dia keluar dari sini.
Elektron keluar dari negatif terminal. So dia akan berkumpul di katod. Menjadikan katod bercas negatif. Dia sentiasa macam ni. Katod sentiasa bercas negatif. Tapi katod boleh negatif terminal, boleh positif terminal. Seperti yang kita bincang semalam. Okey, ini persamaan dan perbezaan dia. Okey, seterusnya ini dah siap. Okey, so kita akan mula dengan electrolyte formula. Okey, electrolyte formula. Okey, apa electrolyte formula? Kita ada CuSO4. CuSO4 itu electrolyte formula kita. Ion yang hadir ada 4. Ada Cu2+, ada SO42 negatif, ada H+, ada OH negatif, ada 4. Okey, kemudian katod bercas negatif. Katod bercas negatif yang pergi adalah ion positif. So yang pergi adalah Cu2+ dan H+. Okey, H+. Dua ini pergi. Okey, yang nyacas tu nanti kita fikir. Okey, sini yang pergi ada 2 je. Yang negatif ni yang pergi ke anod. Ada SO42 negatif, sulfat dan OH negatif. Okey, so sekarang kita pilih yang nyacas dulu. Okey, macam biasa, katod kita pertimbangkan apa? Kita pertimbangkan walaupun dia ada kupron, tapi katod tak ada masalah. Dia akan ikut nilai keupayaan elektrod piawai. Ikut nilai itu. Okey, kupron berapa nilai dia? Positif 0.34. Ya, positif 0.34, lepas tu hidrogen tu kosong. Maka kita akan ambil ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Ejen pengoksidaan yang lebih kuat adalah Cu2 positif. Okey, sebab dia nilai positif. Nilai positif maksud ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Ejen pengoksidaan yang lebih kuat dia akan suka melakukan penurunan. Sebab katod kan banyak elektron, dia perlu terima elektron itu. Okey, so sebab dinyacas tu kita ambil balik yang dulu ada. So tak payah salin, tak payah type baliklah. Okey, ini. Okey, saya ambil semua. Okey. Nilai keupayaan elektrod piawai ion kuprum 2 lebih positif berbanding ion hidrogen. So persamaan setengah dia Cu2+ ini terima 2 elektron jadi Cu. Okey, pemerhatian di sini. Okey, ini so katod menjadi menebal. Pemerhatian katod adalah sudu besi. So ini sudah jadi pemerhatian yang ketiga. Okey, ini sudah jadi pemerhatian yang ketiga lah. Maksud ikut ranking terbaik bukan dia. Terbaik ada satu lagi. Kedua, at least nampak pepejar perang dienapkan. Sebab sekarang ini sudu besi. Okey, dia akan nampak sangat pepejar perang dienapkan. Itu kedua. Okey, kita ada satu yang lebih baik. Itu nanti kita buat. Okey, so apa yang kita nampak di sini? Okey, iaitu lapisan nipis. Okey, pepejal perang terenap pada sudu besi. Sebab sekarang dia punya katod adalah sudu besi. Okey, takkan kita nampak jadi tebal. Memang dia akan tebal sebab disadun nanti jadi tebal, tak salah. Tapi yang jelas ni kita nampak lapisan nipis pepejal perang terenap pada sudu besi. So sudu besi itu tempat yang dia celup ini, semua ini dia akan jadi kuprum. Disadun dengan kuprum. Maksud lapisan luar itu sudah jadi ada lapisan perang. Okey.
So inference dia sama saja, logam kuprum terbentuk, itu sebab dia melekat dekat situ, terenak pada situ. Okey, nama hasil dia logam kuprum. Okey, jenis tindak balas dia penurunan, sama saja. Okey, ion kuprum 2 menerima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. Tengok dia mempunyai jawapan yang sama. Kalau tak buat jadual ni, case ini pun tak apa. Masa exam tu, you pakai je jadual yang jenis elektrod tu. Jawapan sebiji. Tapi tak apa. Sebagai nota, kita perlu supaya you lebih faham. Okey, selesai. Okey, sekarang untuk ini pula, anode. Okey, kita tengok anode. Anode kita adalah kuprum. Pekat ke, tak kira pekat apa, pekat tu mesti karbon. So, sekarang sudah kuprum. Bila elektrod aktif, memang tak berlaku apalah nyacas tu. Okey, sebab elektron, okey, ini pun ada, kita ambil balik. Jadual inilah jawapan dia sebenarnya. Okey, okey, tengok. Elektron kuprum yang digunakan, not sini. Elektron kuprum yang digunakan adalah elektron aktif. Okey, maka bila elektron aktif, logam akan jadi ion logam tambah 2E. Okey, so Cu equal to Cu2 plus 2E. Okey, faktor jenis elektron. Ini faktor jenis elektron. So, dia bila atom jadi ion, dia akan jadi nipis. Atom anod menjadi menipis. Sentiasa jadi nipis. Okey. Lepas tu ion kuprum 2 terhasil. Lepas tu kita ada nama dia ion kuprum 2. Lepas tu dia punya jenis tindak balas pengoksidaan. Mengapa pengoksidaan? Sebab atom kuprum membebaskan 2 elektron untuk membentuk ion kuprum 2. Itu sebab dia pengoksidaan sebab membebaskan 2 elektron. Okey, lepas tu kita combine dua-dua, dia akan jadi Cu2 positif tambah Cu. Jadi Cu tambah Cu2 positif. Okey, Cu2 positif tambah Cu jadi Cu tambah Cu2 positif. Ini persamaan ion keseluruhan. Okey. So ini penyaduran logam. Sebenarnya penyaduran logam, you tengok jadual ini sama sebiji dengan jadual ini, iaitu faktor jenis elektron. Memang, okey, penyaduran logam guna elektrolisis larutan aqueous, faktor jenis elektron. Dia guna faktor jenis elektron. Okey, itu sebab dia kita dapat jawapan yang sebiji. Cuma pemerhatian ini kita tukar. Sebab sini bukannya logam kuprum. Katod ini adalah sudu besi. Okey, maka lapisan nipis pepejar perang terenak pada sudu besi adalah pemerhatian yang lebih baik banding dengan katod menjadi menebal. Okey, boleh ya? Okey, sekarang soalan saya, sebelum awak diberi 5 minit untuk lengkapkan jadual terakhir, soalan saya, kalau saya terbalikkan bateri punya terminal, adakah tindak balas ini berlaku? Okey, sila fikir dan jawab soalan saya. Saya terbalikkan terminal bateri. Okey, ini sama je, bawah sama, atas terminal bateri saya terbalikkan. Adakah elektrolisis berlaku? Sir, tak tak berlaku Tidak berlaku. Okey, so untuk case ini, kita fikir kalau kuprum letak di sini, sini letak sudu besi. Maksud dia elektron sampai ke kuprum, nanti ion itu dia akan jadi ion. Fe jadi Fe2+. Lepas tu dalam ada Cu2+. Okey, so bila you terbalikkan, apa yang kita boleh sebut di sini,
penyaduran tidak berlaku. Okey, penyaduran sudu besi itu tidak berlaku. Sebab you tengok kalau you nak buat penyaduran, you punya benda yang nak sadur itu sudu besi ke, kunci besi ke, paku besi ke, semua benda yang besi ni awak kena letak di katot. Okey, kalau you tak letak di katot, dia tak berlaku penyaduran. Faham tak? Bila letak di katot, baru ada ion yang datang, baru ada atom dibentuk, baru ada penyaduran. Okey, kalau you letak di anod, penyaduran itu tidak berlaku. Okey, boleh faham? Okey, jawapan bagus. Kita anggap tidak berlaku lah. Sebab kita nak penyaduran sudu besi. Itu tidak berlaku. Sekiranya you letak benda yang nak sadur itu dalam tempat anod, maka tidak berlaku. Okey, Okey, good. Okey, sekarang kita akan tengok penggunaan yang kedua. Okey, iaitu penulinan logam. Contoh, kepingan logam itu tidak tulen. Saya nak tulenkan dia. Okey, maka saya boleh guna elektrolisis. Okey, guna cara elektrolisis. Okey, so awak diberi 5 minit sahaja untuk lakarkan jawapan dia. Okey, nanti saya akan bincang 5 minit, 8.30 kita mula.
Okey, kita akan tengok yang terakhir, penulinan. Okey, so kita ada dua penggunaan dia, satu penyaduran, satu penulinan. Okey, penyaduran tu you confirm kena letak benda yang kita nak sadur dekat katot. Kalau tak letak di katot, penyaduran tidak berlaku. Okey, untuk penulinan pula, okey kita tengok Okey, sekarang kita seperti biasa. Okey, cuma gambar raja ini kalau boleh switch ini buang lah. Okey, in future kalau kita lukis switch ini kita buang lah. Okey, sebab susah nak cari gambar raja yang elok. Okey, so ini buang sebab switch ini belum lagi tutup. Okey, kalau you nak pakai switch itu tak boleh buat macam ni. Kalau you buat macam ni sudah salah. Okey, kita kena tutupkan switch dia. Okey, so sekarang seperti biasa kita perlu check dia punya terminal dulu. Panjang, pendek. Okey, so sini positif. Sini negatif lah. Okey. Ini first, lepas tu elektron lah. Saya buat terus lah. Elektron keluar. Okey. Lebih kurang macam ni cukup. Ada tunjuk arah sudah cukup. Okey, elektron keluar. So kemudian, kalau sambung ke negatif terminal, so ini merupakan katot. Okey, ini sambung ke positif terminal, maka sini merupakan anod. So anod adalah kepingan argentum tidak tulen. Okey, katot anod adalah kepingan argentum tidak tulen. Katot adalah kepingan argentum yang tulen. Maksud dia pure. Dia pure, dia semua argentum. Ini kemungkinan ada benda lain tercampur dengan biji timah ke, okey, yang tak tulen. Okey, so seterusnya katot di sini adalah negatif terminal. Buat dulu. Katot di sini negatif terminal, bercas negatif. Anod. Okey, anod positif terminal. Okey ya. So seterusnya okey. Lalutan argentum nitrat. So ion yang ada argentum, ion argentum Ag+, ion nitrat NO3 negatif. Lepas tu kita ada H+ dan OH negatif. Kita ada 4 ni. Ag+, NO3 negatif, H+, OH negatif. Okey, sekarang kita mula kaji elektrolit formula dia. Okey, elektrolit formula AgNO3 sama macam biasa. Ion yang hadir ada 4. Okey, ion yang hadir ada 4, Ag+, NO3 negatif, H+ dan OH negatif. Katot bercas negatif. So yang pergi adalah positif. Okey. So ini ada contoh saya rasa. Kita ambil terus ya. Tak tahu betul ke tak, kita cek tengok. So yang pergi adalah Ag+, H+. Okey, dipilih adalah Ag+, sebab ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okey, nilai positif. H+ nilai kosong. Okey, mengapa Ag+ dipilih? Sebab nilai keupayaan elektrod piawai ion argentum lebih positif berbanding ion hidrogen. Okey, lepas tu Ag+ plus E equal to Ag, dapat atom argentum. Katot menjadi menebal. Okey, kita cek balik katot sini. Kepingan argentum tulen ini katot menjadi menebal. Betul lah? Okey. Logam argentum terbentuk. Okey, nama hasil dia logam argentum. Tindak balas dia penurunan sebab dia terima elektron. Pengertian dia, ion argentum
menerima satu elektron untuk membentuk atom argentum. Okey. Yang pergi ke anode adalah NO3 negatif dan OH negatif. Okey, yang dipilih tiada. Sebab ini sudah argentum. So argentum ini sudah aktif. So elektrod argentum yang digunakan adalah elektrod aktif. Maka dia tak akan pilih, dia akan berlaku dia sendiri. Ag equal to Ag plus plus E, dia akan dissolve. Okay, jadi ion dia. So anode menjadi menipis. Atom jadi ion, lama-lama dia jadi menipis. Okay, inference dia sebab ion argentum terhasil. Nama hasil dia ion argentum. Okay, jenis tindak balas dia pengoksidaan. Kenapa pengoksidaan? Sebab atom argentum membebaskan satu elektron untuk membentuk ion argentum. Itu sebab dia pengoksidaan. Okey, so untuk ini Ag plus plus Ag equal to Ag plus. Okay, Ag plus ini plus Ag equal to Ag plus Ag plus. So kita dapat ini sebagai persamaan yang keseluruhan. Okay, seterusnya bila you dah selesai ini, you nampak tak? Kepingan argentum tulen menjadi tebal. Sebab kathod menjadi tebal. Sini ya, menjadi tebal. Lepas tu kepingan argentum yang tak tulen itu, yang ada campuran benda lain, menjadi nipis. Maksud dia penulinan telah berlaku lah. Kita sudah kumpulkan kepingan argentum tulen itu menjadi semakin banyak. Maksud dia. So itu penulinan. Sama jawapan sebiji dengan faktor jenis elektron. So faktor jenis elektron ada dua case saya bagi. Satu pakai argentum, satu pakai cuprum. Habis lah. Dia ada dua je. Faktor jenis elektron kita hanya boleh apply untuk cuprum dan argentum sahaja. Okay. So dua-dua ini telah digunakan, elektrolisis konsep telah digunakan dalam penggunaan pengaduran logam dan penggunaan dalam penulinan logam. Okay. That's why jawapan dia sama sebiji. Okay, cuma sekarang in terms of penulinan logam dia tukar ini. Tak tulen ke, tapi dia masih argentum. Okay, ini satu letak sedu besi masih guna cuprum. Okay, that's why ini tak boleh terbalik pengaduran. Terbalik pengaduran tidak berlaku. Okay, so untuk sini sekali lagi soalan saya, kalau saya terbalikkan terminal bateri, okay, maka penulinan tidak berlaku. Okey, penulinan tidak berlaku sebab tengok kalau sini jadi tulen, sini tak tulen. Maka yang tak tulen ini akan jadi tebal. Saya suruh awak tulenkan logam. So bagilah awak dua, satu tulen punya, satu tidak tulen. Sepatutnya you balik kepada saya masa hasil dia, yang tulen itu jadi banyak. Yang tak tulen tu jadi nipis, maka you dah buat penulinan, sudah dapat logam tulen banyak. Kalau you terbalikkan terminal di sini, you bagi balik saya yang tak tulen itu jadi tebal. So yang tulen pula jadi sikit. So fungsi penulinan itu tidak berlaku. Faham tak? Tetapi elektrolisis masih berlaku. Sebab tulen tak tulen pun itu adalah kepingan argentum. Maka awak hanya kaji faktor jenis elektrod sahaja. Awak tiada fungsi tidak tercapai objektif ini, iaitu penulinan. Tak tercapai lah. Sebab tak berlaku penulinan, tapi elektrolisis berlaku atas faktor jenis elektron. Okey ya. So untuk dua ini, ada soalan nak tanya sebelum saya tutup slide ini? Ada soalan nak tanya? Ada? Tak ada? Sir. Ah, Soalan kalau
penyaduran kan, dia boleh masukkan faktor keberatan ke sir? Tak perlu tak boleh faktor keberatan lah. Sebab faktor keberatan you perlu pakai karbon. Irfan. Oh, okey. Kalau you pakai karbon, baru you boleh cerita faktor keberatan. Okey? Kalau you tak pakai karbon, tak boleh. Penyaduran, mana pakai karbon? Penyaduran mesti pakai logam, apa logam yang awak nak sadur. So, satu lagi sudah sudu besi ke kunci besi ke cincin besi, satu lagi logam yang kita nak sadur. So, dah tak ada karbon. Tak ada karbon, faktor keberatan abaikannya lah. Tak mungkin lah. Okey, soalan bagus. Mungkin ada ramai tanya-tanya juga. Okey, soalan lain? Ghazali, satu soalan sebelum kita tutup. Tak ada sir. Tak ada? Wah, hebat awak. Okey, Okey, so ini habis sel elektrolisis. Okey, lengkapkan dia. Okey, Tanya, ini topik susah punya, kita dah selesai. So, nanti akan lebih mudah di sekolah. Okey, So, saya stop record dulu.